Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu. Okey, macam mana hari ni? Sihat? Okey. Baik, hari ni kita teruskan sesi PDPR kita. Okey, biasalah ya. Dengan tajuk Bahasa Melayu. Okey, biasalah bahasa Melayu ya cikgu ajar dan nama cikgu lah, Cikgu Haslina. Hari ini kita akan teruskan sambungan daripada pembelajaran kita pada minggu lepas. Okay, dan cikgu masih lagi menggunakan buku teks ya, buku teks bahasa Melayu. Dan cikgu harap apabila awak membuka video ni, awak dah mula dengan meletakkan buku teks kat sebelah awak ya, sebagai rujukan. Baik, okay, kita akan pergi ke unit 3. Unit 3 jauh di mata dekat di hati. Okey, unit 3 ni tajuk dia jauh di mata dekat di hati dengan ada tajuk kecil dia adalah rindu akan keluarga. Okey, nampak? Baik, rindu akan keluarga. Ini petikan ni mengenai seorang anak yang belajar jauh dekat luar negara. Nanti sebab tu saya guna awak baca ya petikan ni nanti. Okey, baca petikan nanti dan awak fahamkan siapa yang berada dekat luar negara dan siapa yang berada negara mana dia berada dan apa yang dia buat di sana. Okey, dia awak baca, awak akan jumpa. Baik. Okey. Okey, dan untuk pengetahuan awak, petikan ni berada pada muka surat 11 ya. Pada muka surat 11. Okey. Dan cikgu nak awak baca dengan nada dan intonasi yang sesuai dan isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Okey. Dekat situ awak nampak pada muka surat 11 tu ada tempat kosong tempat kosong yang mana perbualan di antara Jian Ling, Jian Hui ya. Okey. Jian Hui ni adalah adik kepada Jian Ling. Jian Ling ni sebenarnya berada di luar negara. Cikgu nak awak baca dan awak isikan tempat kosong ya. Tapi yang ini bukan fokus latihan kita pada hari ini. Ini untuk kemahiran mendengar dan bertutur sahaja. Jadi awak boleh bertutur, awak boleh ajak kakak ke adik ke kawan ke kan yang dekat-dekat rumah lah. Okay. Jadi awak boleh bertutur menggunakan dialog yang ada di sini. Ya, okey. Dan seterusnya ini awak cuba jawab ya, cuba jawab sebab nanti kita akan gunakan dalam untuk penulisan dialog nanti. Okey, insya-Allah nanti minggu depan kita akan buat penulisan dialog. Baik. Baik, seterusnya okey, kalau awak nampak pada pada kali ini cikgu nak sentuh sikit tentang tata bahasa iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Awak ingat lagi tak apa itu ayat tunggal, apa itu ayat majmuk? Okey. Ya. Okay, kita tengok sini apa itu ayat tunggal dan apa itu ayat majmuk. Okey, melalui petikan pada muka surat 12 ni, okey, sebenarnya ada beberapa ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, sebelum tu cikgu nak ulang kaji semula. Okey, apa itu ayat tunggal? Okey, kalau awak nampak kat sini, ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Okay, ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Okay, contohnya, okay, lelaki itu gemuk dan kita ada ayat yang kedua, okay, ataupun sedang menembak burung. Okay, subjek dia lelaki gemuk itu dan predikat dia sedang menembak burung. Itu yang dia ceritakan apa yang subjek, yang mana yang predikat. Dia asingkan. Jadi bila kita gabungkan, lelaki gemuk itu sedang menembak burung. Baik, itu penerangan tentang ayat tunggal. Okey. Kat sini ada penerangan tentang ayat majmuk. Okey. Ayat majmuk adalah ayat mengandungi dua atau lebih ayat tunggal yang disambungkan oleh perkataan kata hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan sebagainya. Okey. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat selapis. Kita tengok contoh ya. Contoh cikgu ada bagi bawah tu. Okey, ayat pertama. Razak mengambil sebuah buku cerita. Itu ayat tunggal.
ayat tunggal yang pertama. Kemudian yang kedua, Razak membaca buku itu. Itu pun ayat tunggal. Ya, tapi digabungkan tadi dikata dengan kata hubung. Ya, kata hubung tadi dan atau kecuali, sambil, tetapi dan sebagainya. Okey, jadilah ayat yang ketiga. Kita gabungkan kedua-dua ayat tunggal jadilah ayat majmuk. Okey, contoh ayat yang ketiga, Razak mengambil buku cerita itu lalu membaca buku itu. Awak nampak tak? Perkataan lalu tu tadi merupakan kata hubung dan apabila digabungkan teruslah menjadi ayat majmuk. Okey, sebenarnya ada banyak lagi contoh lain. Ini cikgu ringkaskan kat sini. Okey, cikgu tunjuk contoh. Okey, cikgu ada bagi pada muka surat 12. Okey, dekat sini cikgu ada screenshotkan dia punya petikan corak-coret dari Glasgow. Dah tahu pun kat mana kakak Jian Hui tadi belajar ya. Dia belajar di Glasgow. Awak carilah Glasgow ni kat mana. Baik, dekat sini, dekat dalam ni ada latihan yang menunjukkan ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Okey. Cikgu nak suruh awak cari, tapi cikgu dah bantu pun awak cari yang mana ayat tunggal, yang mana ayat majmuk. Baik ya. Okey, cikgu bagi contoh kat sini. Nampak tak yang cikgu gariskan tu? Okey. Kakak menceritakan perihal bandaraya Glasgow. Okey, itu adalah ayat tunggal. Okey, ayat tunggal yang kedua, satu lagi yang okey. Dekat sini nampak ya. Nah, apabila pulang nanti saya mahu mendengar semua pengalaman kakak. Okey, sebenarnya saya dah garis sampai situ tapi sudah terlepas ya. Jadi ayat tunggal yang kedua, apabila pulang nanti saya mahu mendengar semua pengalaman kakak. Itu contoh dua contoh yang cikgu beri untuk ayat tunggal. Dia tidak ada kata hubung. Okey, cuba tengok yang seterusnya. Baik, ini garisan warna oranye. Nampak tak? Okey, Bandaraya Glasgow sangat moden dan cantik. Awak nampak tak ada perkataan dan. Dan di situ adalah kata hubung. Bila ada je perkataan dan di situ, secara automatik ya, ayat itu menjadi ayat majmuk. Okey, ayat majmuk yang kedua. Okey, dekat situ cikgu ada gariskan. Okey, masakan emak itu masakan enak ibu tercinta, gelak ketawa ayah dan gurau senda. Jadi dekat situ awak nampak tak ada perkataan dan di situ Dan di situ apabila ada di tengah-tengah ada perkataan dan, jadi dia telah menjadi ayat majmuk. Cikgu harap awak faham ya penerangan ringkas cikgu. Okey. Ya, nanti awak nak tengok petikan dalam buku teks tu. Okey. Awak boleh gariskan, cikgu nak awak gariskan yang mana ayat majmuk dan mana ayat tunggal. Awak boleh gariskan, awak cari lagi ayat majmuk yang lain yang terdapat di dalam petikan pada muka surat 12. Tak apa, awak boleh gariskan ataupun awak boleh bulatkan ayat majmuk dan ayat tunggal yang ada dekat dalam buku teks tadi baik. Baik, okey, ni fokus cikgu. Sebenarnya minggu ni cikgu nak buat latihan bertulis iaitu karangan karangan penulisan 2 iaitu ulasan. Okey, bahagian B bahagian B ulasan. Awak ingat tak lagi apa yang cikgu ajar awak tahun lepas? Okey. Ya, ni cikgu mudahkan lagi, cikgu beri 5 jari. Awak tengok ya. Okey. Cuba tengok yang pertama. Baik. Okey, yang pertama tu sebenarnya pendahuluan. Okay, agak-agak yang kedua apa agaknya? Okey, yang kedua adalah antaranya. Okey, antaranya. Okey, yang ketiga selain itu. Okey, yang keempat di samping itu. Yang kelima akhirnya. Okey, yang keenam. Okey, coba apa dia? Okey, kesimpulannya. Baik. Yang ini adalah kata kunci. Okey, kata kunci berdasarkan dengan penanda wacana untuk kita membuat karangan berbentuk ulasan. Okey, sebenarnya mudah kalau ada panduan kan. Jadi awak gunakan penanda wacana ni tadi, iaitu
antaranya, selain itu, di samping itu, dan akhirnya. Awak ingat tak lagi cikgu sebut pasal pasdak? PASDAK. Ingat tak lagi tengok cikgu ajar pasal pasdak sebelum ni. Baik, kita tengok seterusnya. Okey, ini adalah penulisan untuk ulasan tadi. Baik. Okey, nanti cikgu nak bagi latihan macam mana nak menulis ulasan. Baik, dekat sini cikgu ada bagi satu petikan berbentuk poster Okey, poster. Baik, poster ni tajuk dia Sambutan Hari Keluarga Taman Indah. Satu juga sebut. Okey, Sambutan Hari Keluarga Taman Indah, Anjuran Rukun Tetangga Taman Indah. Baik, awak nampak tak yang cikgu bulat-bulatkan kat situ? Okey, yang cikgu bulat-bulatkan di sini adalah sebenarnya isi untuk penulisan ulasan kita yang kita nak buat hari ini. Baik, nanti cikgu akan hantar ulasan ni dekat grup, kita punya grup Telegram supaya awak boleh salin awak boleh salin isi ni saja. Yang cikgu bulat tu je awak salin kan. Awak salin tajuk, Sambutan Hari Keluarga Taman Indah, Anjuran Rukun Tetangga. Lepas tu awak salin datanglah beramai-ramai, pelbagai aktiviti menarik disediakan. Okay, awak ataupun kalau awak ada printer, awak boleh print lah nanti awak boleh print dia punya poster ni nanti. Kalau tak ada, awak cuma salin yang cikgu bulat-bulatkan tu je. Ya. Baik. Jadi gunakan penanda wacana tadi ataupun pasdak tu tadi untuk membina ulasan. Okay, cikgu akan tunjukkan contoh sebagai ialah kita punya untuk memberi ingatan semula pada awak ataupun cikgu akan terangkan semula lah kalau awak dah lupa cara menulis ulasan. Okey cikgu kita pergi ke skrin seterusnya, cikgu ambil secara ringkas lah. Baik, kita gunakan pasdak tadi Okey, PASDAK. Ingat tak pasdak? P tu untuk pendahuluan, A untuk antaranya, S untuk selain itu, D di samping itu, A akhirnya, dan K kesimpulannya. Itu tadi. Okey, awak gunakan. Okey, kalau awak nak menulis penulisan ulasan tu, pastikan awak tulis PASDAK. Tuliskan pasdak ni dekat luar garisan tepi tu ke garisan buku awak tu supaya boleh ingat. P tu untuk apa, A untuk apa, S untuk apa, D untuk apa, A dan juga K. Jadi apabila awak ada panduan ni, insya-Allah awak tak akan hilang lah isi-isi yang patutnya awak masukkan Baik. Baik. Dekat sini cikgu nak tunjuk contoh. Okey, tadi awak dah tahu ni pendahuluan. Cantik tulisan cikgu ni macam doktor. Okey, A antaranya. Okey, S selain itu. D di samping itu. A akhirnya. Dan K kesimpulannya. Okey. Dia ada. Jadi pendahuluan antara pendahuluan ni biasalah semua karangan ada pendahuluan yang ringkas. Antaranya, selain itu, di samping itu, dan akhirnya, ini adalah penanda wacana yang kita gunakan di dalam penulisan ulasan, dan kesimpulan ni macam penutup lah Okey. Baik, dan biasanya karangan ni untuk ulasan, cikgu galakkan awak tulis 3 perenggan. 3 perenggan. Tapi kita boleh tulis 1, boleh tulis 2 ataupun 3. Tapi cikgu galakkan tulis 3 perenggan. Jadi nampak cantik, nampak kemas dan tersusun awak punya isi. Pastikan ini P ni 1 perenggan, A, S, D, A ni 1 perenggan dan K ni 1 perenggan. Jadi dapat 3 perenggan. Nampak tak? Kan? Baik. Baik, contoh kalau ikut yang cikgu nak bagi tadi tu. Okey, tajuknya Sambutan Keluarga Taman Indah. Jadi kita ikut pasdak tadi kan, P pendahuluan. Jadi awak ambil yang ini tadi adalah poster. Jadi awak boleh tulislah. Okey.
Poster di bawah menunjukkan, tengok cantik tulisan cikgu tu, menunjukkan sambutan Hari Keluarga Taman Indah. Taman Indah. Okey. Kita guna P tadi kan, Pak Sedap kan? P, A, S, D, A, K kan? Jadi P dah habis. Okey. Pendahuluan tadi kita dah habis. Untuk P kita pergi A pula. A ni apa dia? Antaranya. Okey. Awak datanglah. Awak tulislah apa dah aktiviti dia. Aktiviti dia tadi kalau awak nampak gambar tu nanti, cikgu akan bagi gambar. Kalau ataupun awak perasan gambar yang cikgu tunjukkan tadi, okey, ada beberapa aktiviti. Okey, awak tulislah. Okey. Ini perenggan kedua. Okey, antara aktiviti yang dijalankan ialah, tulis yang pertama, ceramah. Okey, ini contoh satu ya. Ceramah keibubapaan. Okey. Apa dia ceramah keibubapaan ni? Okey, mungkin ceramah keibubapaan tu okey. Awak boleh ceramah keibubapaan untuk okey. Memberi pengetahuan, contohlah apa sebab apa? Ceramah keibubapaan tu untuk apa? Okey. Untuk memberi penerangan. Okey, contoh inilah kenapa ceramah tu dibuat untuk memberi penerangan tentang sorry. Sekejap ya. Okey. Okey, tentang tanggungjawab mereka dalam keluarga. Ini contoh. Okey. Dia kalau buat ulasan mesti ada masuk tersurat. Tersurat dia awak salin baliklah tadi ceramah keibubapaan. Okey. Tersirat dia untuk apa? Untuk memberi penerangan tentang tanggungjawab mereka dalam keluarga. Okey. Itu dah habis antaranya. Okey, kita tengok pula. Saya dah habis antaranya. Kita pangkat antaranya selain itu pula. Tengok S ya. S. Okay. Selain itu. Okey. Masih dalam satu perenggan. Okey. Selain itu. Selain itu, aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti yang dijalankan adalah pemeriksaan kesihatan percuma. Pemeriksaan kesihatan percuma. Okey, kenapa nak diadakan? Setelah pemeriksaan kesihatan diadakan. Diadakan untuk apa? Awak ceritalah. Untuk apa agaknya pemeriksaan kesihatan ni? Okey, awak tengok sini tulisan cikgu ni macam tulisan doktor ni sebab cikgu tulis dekat tab Huion ni tab Huion ni dia licin. Dia tak macam kita tulis dekat papan hitam, tak macam kita tulis dekat atas kertas dan sebagainya. Tapi cikgu harap awak faham jadi begitulah seterusnya. Habislah awak habiskan S ni tadi. Okey, sampailah D dah. Di samping itu awak gunakan isi-isi yang ada dekat sini. Okey, sampailah cikgu sebutkan aja ya. Okey, jadi seterusnya kita tengok ada satu lagi muka surat kosong. Okey, seterusnya sampailah awak habis tu tadi sampai habis tadilah awak tulis ya. Jadi awak tulis sampai habis, sampailah kesimpulannya. Right, cikgu rasa awak jelas ya apa yang cikgu nak sampaikan dan awak faham. Kalau tak faham awak boleh tanya cikgu, sama ada awak boleh telefon ataupun awak boleh WhatsApp cikgu Kadang-kadang Telegram ni cikgu lambat sikit nak baca.
Sebab grup Telegram ni sebenarnya cikgu ada banyak grup Telegram. Jadi kalau awak WhatsApp cikgu, insyaAllah cikgu akan cuba balas secepat yang mungkin lah. Okay, kalau lambat tu awak faham-faham je lah kan. Jadi cikgu rasa awak faham macam mana nak membuat penulisan ulasan tu, dan cikgu tahu awak pun dah tahun lepas pun cikgu dah ajar, dan saya rasa ramai yang dah mahir menulis ulasan. Baik, jadi cikgu nak awak tulis ulasan ni dalam buku pen 2 buku karangan yang panjang. Okey, yang warna oranye tu, pen 2. Ingat tak lagi pen 2? Kita ada pen 1, pen 2 dan pen 3. Jadi untuk ulasan gunakan pen 2 ya. Jadi awak buat, dan buatlah sebaik yang mungkin. Tulisan yang kemas, tulisan yang cantik. Ya, jadi cikgu rasa setakat ini je, kita jumpa lagi ya. Okey, pada minggu depan insya-Allah, dan cikgu harap awak siapkan tugasan. Cikgu akan bagi masa beberapa hari untuk awak siapkan tugasan, dan cikgu nak awak hantar tugasan awak ya. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.